Assalamualaikum, salam sejahtera, salam maju Johor. Bertemu dalam minggu yang baru, episod yang baru, podcast Meh Dengar Jap, dibawakan khas oleh Media Digital Johor bersama dengan saya Imran Razib dan rakan penyampai. Dan saya Sharifah Farah. Okey, dan pada minggu ini sebenarnya kita nak berbicara berbeza sedikit, bukan sahaja kita bercakap mengenai soal pembangunan fizikal, ekonomi dan juga masyarakat di daerah seluruh negeri Johor. Tetapi minggu ini special edition kerana kita nak membicarakan mengenai majlis pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Negeri Johor dan juga program Karnival Kerjaya yang akan berlangsung dari 1 hingga 3 November ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. Dan untuk itu kita bawakan siapa, Farah? Hari ini bersama dengan kita bawakan YB Aznan Tamim, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, dan juga bersama dengan Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PEKESO, iaitu Encik Tong Sing Chuang. Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kami di podcast yang cukup special sebenarnya. Selalu kita bawakan exco dan juga pemimpin masyarakat di daerah iaitu pegawai daerah dan juga YDP. Tapi hari ini kita nak berbicara mengenai masa depan negeri Johor itu sendiri. Saya sempat sebenarnya ketika minggu latihan kebangsaan National Training Week di College Universiti Selatan, dan ketika itu Yang Berhormat Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi ada mencadangkan agar Majlis Pembangunan Bakat Negeri Johor ataupun Johor Talent Development Council JTDC ditubuhkan. Dan mungkin ada perbincangan sebelum itu, YB Aznan. Apa agaknya objektif penubuhan JTDC ini? Baik, terima kasih kepada Imran dan Farah. Persoalan pertama berkaitan dengan JTDC itu. Cetusan idea penubuhan JTDC ini telah berlaku oleh Yang Berhormat Menteri Besar itu sendiri. Bila dia melihat ketika pelancaran Johor Singapore Special Economic Zone, di mana hasil persefahaman antara kerajaan negara Malaysia dan juga Singapura berkenaan dengan zon ekonomi khas ini, antara aspek penting yang selalu ditanya oleh para pelabur adalah di mana mereka nak mendapatkan tenaga mahir itu. Jadi sebab itu antara keperluan industri yang sangat besar dalam setiap mana-mana pelaburan mencari tenaga kerja itu. Dan sebab itu Yang Berhormat Menteri Besar Johor mencetuskan satu perkara di mana dia nak meletakkan satu council yang dipanggil Johor Talent Development Council ini. Dan pada ketika itu juga Yang Berhormat minta agar kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Satu Dr. Sri Ahmad Zahid Hamidi untuk menjadi pengurusi kepada JTDC ini. Alhamdulillah, tanpa menggunakan pendekatan yang terlalu panjang, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersetuju terus untuk menjadi pengurusi kepada JTDC ini bersama dengan Yang Menteri Besar Johor. Dan asasnya adalah penubuhan inilah memastikan melengkapi permintaan daripada pihak pelabur dalam negeri Johor ini untuk mendapatkan tenaga kerja, dan seterusnya dia juga dapat mengurangkan dari segi sekiranya pada sekarang ini dah berlaku brain drain tenaga kita ini, yang mana ramai yang pergi ke Singapura. Kita nak pastikan kedudukan JTDC ini dapat mengoptimumkan anak-anak Johor ini supaya dapat ditempatkan mereka ini bekerja dalam negeri Johor itu sendiri kepada rakyat negeri Johor. Dan itu juga antara elemen terpenting dan memastikan keseimbangan di mana penawaran dan penemuan bakat ini berstansa, apa kata orang, kalau ditawarnya 100, pekerja pun ada 100 juga dapat dimasukkan. Jadi sebab itu keseimbangan tentang talent dan juga penawaran kerja itu perlu diperkasakan. Di situlah wujudnya JTDC itu sendiri. Jadi nanti kita akan perincikan lagi apa sektor-sektor utama yang diberi tumpuan. Tapi mungkin Farah ada soalan untuk Pengarah PEKESO Negeri Johor. Ada. Mungkin boleh Mr. Tom boleh kongsikan sikit apa yang ada dekat program pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor dan Karnival Kerjaya ni, mungkin untuk dapat menarik pengunjung datang ke program ni. Okay, terima kasih kepada Farah. Untuk pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor dan juga Karnival Kerjaya yang akan berlangsung di Persada Johor International Convention Center pada 1 hingga 3 November 2024. Dan
program ini dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia KESUMA melalui PKSO dan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Johor lah. Dan untuk program ini PKSO terlibat dengan penganjuran Karnival Kejaya, di mana Karnival Kejaya ini akan melibatkan seramai lebih daripada 100 majikan dan ada penjawatan kosong sebanyak 15,000 dan tawaran gaji adalah bermula daripada 3,000 hingga ke atas. Jadi apa antara sektor-sektor yang agaknya ataupun majikan dalam industri mana yang akan terlibat? Sebenarnya banyak sektor-sektor atau industri yang akan terlibat dengan program ini, seperti industri atau sektor perkilangan, pembuatan, penerbangan, ada oil and gas juga terlibat dengan program ini, dan sektor pembinaan, perdagangan, peruncitan dan juga penjagaan kesihatan. Okey YB, difahamkan juga pada 3 November tu nanti merupakan majlis rasmi untuk pelancaran JTDC. Mungkin YB boleh kongsikan sikit apa yang kongsikan secara ringkas apa yang ada pada pelancaran JTDC itu nanti. Okey, baik. Pelancaran JTDC itu akan berlaku pada 3 November pada waktu petang, di mana nak menceritakan bahawa kita nak tubuhkan satu concern yang besar untuk anak negeri Johor. Dalam pelancaran itu akan dirasmikan oleh fungsi kita, iaitu Timbalan Perdana Menteri kita, di mana kita akan melancarkan JTDC ini untuk memastikan orang ramai dan juga anak muda Johor ni tahu apakah tujuan kewujudan JTDC ini. Jadi dalam pelancaran itu, selain daripada program Karnival Kejaya yang kita sediakan, kita juga ada Expo TVET dan juga program-program berkaitan dengan usaha sama. Itu kita akan adakan satu persefahaman antara pihak institusi pendidikan bersama dengan pihak industri untuk sama-sama hadir, dan banyak lagi pempamer tentang apakah yang telah diwujudkan persefahaman antara syarikat dan juga institusi pendidikan dalam industri-industri yang berkaitan. Dan kalau kita nak tahu industri yang berkaitannya adalah seiring dengan industri yang bersama dengan JSSCZ. Kita ada industri pembuatan, pelancongan, perkhidmatan perniagaan, pendidikan, dan lebih kurang 10 kita punya industri, termasuk industri elektrik elektronik, oil and gas dan sebagainya, untuk membawa anak muda faham apa itu kesan penubuhan JTDC itu, apakah kepentingan kepada mereka dan di mana mereka nak pastikan apabila mereka keluar belajar nanti, JTDC lah tempat ataupun platform yang mereka kena cari untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan. Itu antara yang paling penting lah yang saya rasakan. Jadi YB, kalau kita sebut pasal JTDC ni, mungkin penerima manfaatnya adakah ia akan bermula dari pelajar lepasan SPM atau bagaimana? Adakah dia akan merangkumi? JTDC ini dia tidak terarah kepada pelajar IPTA, tidak terarah kepada pelajar-pelajar TVET dan sebagainya. JTDC ini kita nak menggerakkan bermula daripada sekolah menengah lagi. Di mana pada ketika ini saya yakin dan percaya ramai pelajar-pelajar dalam sekolah menengah ini masih tercari-cari ke mana arah tuju mereka selepas ini. Betul. Lepas SPM saya yakin belajar Imran pun tengah terfikir-fikir kat mana duduk lepas SPM, kat mana saya nak belajar. Betul. Kat mana saya nak pergi, nak jadi apa saya ni. Walaupun pada ketika sekolah rendah kita angkat tangan, oh saya nak jadi askar. Betul. Saya nak jadi polis. Bila sampai SPM dia hilang semua perkara tersebut. Jadi disebab itulah JTDC itu diwujudkan supaya daripada awal persekolahan kita nak bagi elemen, nak memastikan awak ini minat menjadi seorang jurutera, kita akan guide dia orang sehingga mereka berjaya mendapat pekerjaan. Termasuk juga yang lain-lain juga, nak jadi doktor, nak jadi dan sebagainya, yang nak berniaga ke atau sebagainya, kita akan guide daripada SPM. Sebelum ini dalam ketika pembelajaran di sekolah, cikgu pantau habis sekolah tak ada tempat yang nak melihat mereka ini berada. Jadi sebab itu JTDC ini diwujudkan supaya mereka-mereka ini jika berjaya ke IPTA lah. Jika tidak berjaya, mungkin kita boleh bantu mereka dari segi mengambil kemahiran TVET atau sebagainya untuk memastikan mereka ini berjaya. Dan saya memegang
Titah Duli Yang Mak Mulia Pemangku Sultan Johor ketika sidang DUN yang lepas, baginda menyatakan bahawa baginda mahu anak muda Johor ini bukan hanya sekadar habis SPM, kena sambung pelajaran. Sebab itulah antara elemen kita letakkan JTDC ni sebagai platform nak pastikan anak-anak muda Johor ini bukan hanya sekadar habis belajar SPM, kita guide mereka supaya mereka ini berjaya. Dan saya merasakan kalau kita buat ini dengan jayanya, pasti anak-anak muda Johor ini suka dan dapat gaji yang kemungkinan premium dalam peningkatan ekonomi di Johor Singapore Social Economic Zone itu sendiri. Baik, nanti kita akan cakap pula tentang mismatch padanan kerja. Betul. Tapi Farah, okay, kita nak sentuh bab JTDC ni. Contoh kalau ada syarikat yang nak menjadi rakan strategik pada agenda JTDC ni, mungkin YB boleh sharekan macam mana syarat atau bagaimana dia nak masuk ke JTDC ni? Di peringkat Kerajaan Negeri Johor, kita open mana-mana syarikat yang nak bekerjasama dengan kita, akan kita tawarkan mereka untuk bersama kita. Dan di peringkat Kerajaan Negeri Johor, yang menggerakkan JTDC ini adalah koordinatornya adalah SMI. Walaupun saya sebagai koordinator selaku pengurusi bersama dengan pengurusi bersama adalah di peringkat negeri, pengurusinya adalah saya, Eksekutif Pendidikan dan Perdagangan Negeri Johor. Di peringkat federal di bawah Datuk Seri Dr. Zambri selaku Menteri Pendidikan Tinggi. Dan di peringkat Negeri Johor, koordinatornya adalah SMI yang akan menggerakkan mana-mana syarikat yang berminat untuk bersama dengan JTDC untuk mendapatkan ruang atau platform nak memastikan mereka boleh bekerjasama untuk mendapatkan tenaga mahir. Bolehlah rujuk kepada SMI supaya mereka dapat maklumat tepat tentang pewujudan JTDC ini. Mr. Tong, kita tahu pelibatan Perkeso dengan Karnival Gegar Gerak Kejaya tu memang dah lazim di negeri Johor. Tapi mungkin ada aktiviti yang menarik yang nak diketengahkan semasa Karnival Kejaya tu nanti? Untuk Karnival Kejaya, pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor dan juga Karnival Kejaya, Perkeso ada mengambil inisiatif untuk memperkenalkan temuduga gamifikasi. Temuduga gamifikasi ini adalah dia macam satu bentuk permainan interaktif di mana melalui permainan tersebut dapat mencungkil tengok perwatakan seseorang calon itu, sama ada daripada aspek dia punya pemikiran dia punya penyelesaian masalah, dia punya teamwork dia, kerja berpasukan, things like that, supaya majikan yang ingin menemuduga mereka dapat melihat dengan lebih jelas perwatakan calon-calon tersebut. Sejauh mana keberkesanan gamification tu sendiri kalau pada pemerhatian Mr. Tong? Dia sebenarnya lebih berkesan bagi kita sebab kalau kita berbanding dengan cara temuduga secara konvensional, iaitu secara bersemuka, mungkin tidak menampakkan ciri-ciri yang tertentu daripada calon tersebut. Tapi bila mereka bermain certain permainan itu, kita menampakkan perwatakan mereka dan juga ciri-ciri yang ada pada calon tersebut. Daripada dia punya sama ada pemikiran dia yang cergas ataupun daripada aspek penyelesaian masalah melalui permainan tersebut. Okey, YB Aznan, kita bercakap soal peluang pekerjaan dan kemudian kita bercakap soal brain drain, mismatch, kan? Even saya sendiri pun pernah juga melalui perkara ni lepas belajar, tak tahu nak kerja mana, dan nak kerja dekat Johor tapi tak ada peluang pekerjaan. Terpaksa berkelana di Lembah Kelang, dan ada juga rakan-rakan kita yang bekerja di Singapura. Dengan penubuhan JTDC ni, bagaimana agaknya YB melihat landscape peluang pekerjaan di Johor akan berubah atau bagaimana?